Sebut sahaja nama Umi Hafilda. Sebenarnya rentetan kisah tragedi politik tanah air di penghujung kurun ke-19 dan imej negara Malaysia telah jahanam gara-gara impian kotor Anwar Ibrahim dengan ledakan reformasi perjuangannya. Rata-rata rakyat Malaysia tidak mengetahui hakikat sebenar tragedi ini bermula. Segalanya tercetus pada 5 Ogos 1997 setelah Warkah Keramat 22 Helaian nukilan Umi Hafilda dikutip dan dibukukan menjadi naskah 50 dalil kenapa Anwar Ibrahim tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Kisah di sebalik peristiwa warkah ini tidak diketahui oleh umum. Setelah lebih 1 dekad, yang empunya diri sudah penat menahan sabar dan segala keperitan hidup Umi Hafilda bukan hanya kerana maruah keluarganya tercalar, malah penganiayaan ke atas Umi Hafilda 15 tahun lalu meletakkan negara dalam kancah perpecahan bangsa dan menggugat keamanan yang telah sekian lama dinikmati bersama. Tak ada harapan. Hati saya bukannya luka, bukannya sakit. Kalau sakit boleh diubat. Kalau luka pun boleh dijahit ke apa ke. Tapi ni dah hancur. Hancur sama sekali. Pasal pagi Syawal dimaki adik dia kata perkataan yang dahsyat yang Tuhan pun tak suka perkataan macam tu. Itu yang saya rasa hancur sangat hati saya. Saya rasa tentulah pasal mungkin Anwar lah agaknya. Dulu dia tak ada jadi macam ni. Macam mana yang dia buat parti keadilan, di mana terletaknya keadilan tu? Dengan orang lain dia boleh ambil berat, dengan ibu dia sendiri yang kandungkan dia buat macam ni. Itulah yang hancur hati saya sekarang ni. Sebuah keluarga yang aman damai sebelumnya tiba-tiba menjadi tumpuan seluruh dunia dengan berita yang amat menyedihkan hati seorang ibu seperti maklum. Semuanya bermula dengan pendedahan Umi Hafilda mengenai salah laku moral dalam keluarga abangnya itu lebih sedekad sudah. Umi Hafilda dalam satu surat aduan kepada Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, mendakwa isteri Azmin iaitu Syamsidah Taharin mempunyai hubungan sulit dengan majikan abangnya yang juga timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dakwaan itu bukan kerana Umi Hafilda dengki kepada abang dan kakak iparnya atau berkonspirasi dengan pemimpin tertentu bagi memusnahkan karier politik Anwar, tetapi atas kesedaran keburukan yang berlaku perlu dihentikan dan bakal pemimpin negara tidak boleh terbabit dengan skandal. Memang dakwaan itu mengaitkan keluarganya dan boleh menjejaskan hubungan mereka adik-beradik, tetapi Umi Hafilda tidak ada pilihan lain. Surat Umi Hafilda pada 5 Ogos 1997 setebal 22 muka surat itu pada mulanya dipandang sepi oleh Dr. Mahathir dan kerana surat itu juga adik kesayangan Azmin itu ditangkap polis dan dibawa ke Bukit Aman pada 17 Ogos 1997. Malam tu kami 5 beradik berkumpul. Azmin je tak ada. Semua ada. Kak Long, Kak Lang, Azman, Azwan dan saya. Kita berkumpul dekat rumah Nolia sampai pukul 3 pagi. Kita bincang macam mana kita nak buat. Sebab melibatkan seorang tokoh yang cukup berpengaruh. Seorang tokoh yang dianggap alim. Seorang tokoh yang dianggap ulama yang very Islamic. Tetapi hakikatnya natijahnya adalah seorang yang cukup najis dan hina. Jadi bincang, banyak pandangan dan carangan. Dan adik-beradik saya, terutamanya kakak saya kata, apa kata kita tulis surat dekat Dr. Mahathir ya? Sebab Dr. Mahathir bukan saja sebagai Perdana Menteri Malaysia ketika itu, tetapi Dr. Mahathir juga adalah bapa angkat kepada Azmin. Seperti yang kita maklum betapa akrabnya hubungan Azmin dengan Dr. Mahathir, like anak, seorang bapa dengan seorang anak. Sampai ke tahap Azmin sakit di Tawakal pun Tun Dr. Mahathir sanggup datang, lapkan badan dia, suapkan bubur untuk dia. Azmin kahwin pun Dr. Mahathir sanggup
memeriahkan majlis habis masa sehari suntuk dan sebagainya. Jadi kita kata, apa kata kita tulis surat kepada Dr. Mahathir. Mungkin hanya Tun saja dapat mentarbiahkan Azmin ketika itu. Sedangkan kami adik-beradik tak mungkin dapat tarbiahkan dia yang dah ego, dah besar kepala. Ya.